Sebut la ilallahi tuhsyarun. Ingat, kalau kalian mati dalam keadaan biasa ke, kalian mati di dalam medan perang ke, kalian tetap akan kembali kepada Allah untuk Allah bangkitkan kalian semula di padang mahsyar. Maknanya Allah nak bagi tahu, sesiapa pun daripada kita, tak kiralah darjatnya di sisi Allah, para anbiya, para rasul, para siddiq, para syuhada, para salihin, mukmin, fasik, munafik, kafir, musyrik, dan juga sama ada dia mati syahid atau tidak mati syahid, tetap mereka itu bila mati mereka kembali kepada Allah dan tetap mereka akan dikembalikan semula, yakni dihidupkan, tuhsyarun, dibangkitkan semula di padang mahsyar di hari akhirat kelak. Cuma memang Allah Ta'ala nak sebutkan di sini, seolah-olahnya Allah Ta'ala nak memberikan gambaran kepada kita bahawasanya seseorang itu bagaimana kehidupannya dekat dunia, tetap mereka akan dikembalikan di hari akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghadapi hari penghisaban. Termasuklah orang yang mati syahid. Termasuklah orang yang mati syahid. Baik, saya nak bagi tahu kepada para penonton, dalam setinggi-tinggi kemuliaan orang yang mati syahid ini, mereka tetap tidak terlepas daripada hisab Allah. Allahu Akbar. Apatah lagi kita yang tak dapat berpeluang untuk mati syahid, ya, melainkan syahid-syahid yang kecil lah, ya. Tak apatah lagi nak syahid yang kubra ni. Mereka pun tidak terlepas daripada dihisab oleh Allah. Dalam keadaan mulianya orang mati syahid ni, yang disebut dalam hadis, diberikan mahkota kepada mereka, diampunkan seluruh dosa mereka daripada titisan darah yang pertama, diberikan 70, diberikan pada mereka bidadari, 70 lebih bidadari, dapat memberi syafaat kepada ahli keluarganya selama 70 orang. Banyak keistimewaan dia, tetapi mereka tetap tidak boleh terlepas daripada hisab. Allahu Akbar, ya, tetap tak boleh terlepas daripada hisab. Baik, apakah hisab itu? Dalam hadis disebutkan, ada di antara manusia yang terawal Allah campakkan mereka ke dalam neraka. Antaranya Allah Ta'ala panggil orang yang mati di dalam medan perang. Allah Ta'ala tanya dia, kenapakah kamu mati dalam medan perang? Mereka jawab, kami mati kerana nak mempertahankan agamamu ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang hatta yuqalu laka syaja'ah. Kamu berperang untuk kamu digelar atau kamu dipanggil sebagai orang yang berani. Kamu digelar kamu seorang perwira. Kamu digelar sebagai kamu ni apa orang kata apa? Hero lah dan seumpama dengannya. Allahu Akbar. Orang yang mati syahid pun mereka mendepani hisab di sisi Allah Ta'ala, ya, dalam keadaan mereka telah diberikan pelbagai kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, ya. Baik, sebab itu Allah Ta'ala kata, la ilallahi tuhsyarun. Apapun kita mati, keadaan apapun, kedudukan apapun, cara apapun, kita tetap akan kembali kepada Allah untuk Allah hitung. Hatta orang yang pergi berjihad di medan perang pun Allah akan hitung dan hisab amalan mereka. Saya nak kongsikan sedikit. Kita mungkin tak berpeluang untuk mati di medan perang, tapi saya nak ajar bagaimana nak dapat ganjaran seperti mati di medan perang. Mungkin kita tak dapat pahala mati jihad di medan perang, tapi dapat seumpama orang yang mati di medan perang walaupun kita tak pergi perang. Ada beberapa amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama, kalau boleh start daripada hari ini, kalau siapa yang dah tahu, Alhamdulillah. Siapa yang belum tahu, saya minta tolong rekod. Kalau tak boleh nak rekod, tolong kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Ini ada di dalam kitab, kalau siapa nak rujuk, boleh rujuk di dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi. Juga disebut di dalam hadis Nabi dan riwayat Tirmizi, dan juga riwayat yang lainnya ada menyebutkan bahwasanya pada satu ketika Nabi SAW hendak memimpin solat berjemaah. Di kala itu, ketika sesudahnya iqamat dikumandangkan,
semua para sahabat bangkit masing-masing menuju ke dalam barisan saf, nak masuk untuk melurus dan merapatkan saf. Maka Nabi terdengar seseorang itu membacakan satu doa, Allahumma atini afdala ma tu'tiya bihi ibadakas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau kurniakanlah kepada aku sebaik-baik kurniaan yang telah Engkau ganjarkan kepada orang-orang yang saleh. Sambil dia nak menuju merapatkan saf, masuk di dalam barisan saf, sebelum memulakan angkat takbir, dia baca doa tu. Bila Nabi SAW dengar, Nabi berkata, sesungguhnya apa yang kau bacakan itu dituliskan bagi kamu seperti engkau sedang berada di dalam medan perang. Seperti kamu sedang berada di dalam medan perang. Macam kita tengah duduk di dalam barisan saf untuk keluar pergi berjihad. Untuk keluar pergi berjihad. Allahu Akbar. Jadi kalau siapa amalkan doa ini setiap kali nak masuk dalam saf, kemudian dia balik semayang, katakanlah meninggal dia, maka dia dikira mati dalam keadaan mati, atau meninggal dalam semayang tu, umpamanya, Allahumma amin, maka dia dikira sebagai orang yang mati dalam medan perang. Allahu Akbar. Ya? Baik. Antara lain juga disebutkan dalam kitab Al-Azkar, juga boleh rujuk hadis yang lain disebutkan bahwasanya ada 3 golongan, thalathatun dhaminun 'ala Allahi 'alaihim. Ada 3 golongan Allah menjamin mereka itu daripada keluar mereka sampai pulang mereka, mereka dikira fi sabilillah, berada di atas jalan Allah Ta'ala. Apa makna jalan Allah? Yang ini dikira ia sebagai berjihad lah, macam keluar pergi berjihad. Ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang ini boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar, dalam bab, tak silap saya, bab keluar rumah, bacaan keluar daripada rumah, atau bacaan keluar daripada rumah. Yang pertama, orang yang apabila dia balik rumah, dia memulakan sebelum memasukinya memberi salam. Dia bagi salam. Ya, bagi salam. Bila keluar, dia masuk, sepanjang dia keluar dan dia masuk tu, kalau berlaku apa-apa, dia dikira begitu. Yang keduanya, dia dikira dhaminun, dijamin oleh Allah seperti berada dalam keadaan perang sehingga dia balik ke rumah dia. Orang yang keluar untuk pergi ke masjid bagi menunaikan salat jemaah, subuh, zuhur. Tapi sekarang ni kita dah tak dan tempoh PKPP ni, kita belum dibenarkan secara terbuka untuk pergi ke masjid lah, melainkan dihadkan dalam kadar 40 orang atau 12 orang mengikut negeri masing-masing. Kalau siapa yang boleh pergi, Alhamdulillah. Siapa yang tak boleh pergi pun, Alhamdulillah. Walaupun kita tak boleh pergi, bukan bererti kita tak boleh dapat ganjaran itu. Yang penting, kita tunaikan salat di awal waktu, seperti mana waktu masjid melaksanakannya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, adalah termasuk dalam golongan yang dijamin ini, adalah selain daripada orang keluar pergi masjid, selain daripada orang yang keluar untuk memberi salam kepada orang lain, atau beri salam ketika mana dia pulang ke rumah, sebelum masuk rumah dia bagi salam. Dan yang ketiga juga termasuk di antara orang yang keluar pergi berjihad di jalan Allah sampailah dia pulang. Ini antara golongan yang dikelompokkan dalam kelompok itu. Dan yang terakhir, nak dapat pahala mati syahid ni sebenarnya ada banyak, tapi ini sebahagian 3 yang saya boleh kongsikan dalam waktu yang terhad. Ya. Antara lainnya juga adalah dia ajar adalah hadis Nabi, sesiapa yang setiap kali berdoa, man sa'alallahu syahadata bisidqin, Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, siapa yang minta kepada Allah untuk Allah kurniakan dia mati syahid secara sidqin, secara jujur, betul-betul minta, dan bila dia minta tapi Allah tak bagi dia mati dalam medan perang, Allah hanya matikan dia di atas katilnya, mati sakit lah. Ya, Allah Ta'ala sebut, adalah hadis sebut, Allah akan beri kepadanya ganjaran syahid walau ma ta'ala firashih, walaupun dia mati di atas tilam ataupun tempat pembaringannya. Macam mana tu Ustaz?
Maknanya setiap kali sebelum tidur minta, ya Allah, matilah aku dalam keadaan mati syahid. Walaupun kita tak boleh mati syahid dalam bentuk maksud keluar pergi berperang, kalau kita mati ketika kita tidur itu, maka dia dikira kita juga mati dalam keadaan ditulis, Allah suruh malaikat tulis seperti kita mati di medan perang, kerana kita dah minta kepada Allah. Antara doa yang boleh saya kongsikan yang dibaca oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab untuk minta mati syahid ni, apa dia doa Sayyidina Umar ni? Sayyidina Umar ajar untuk, Sayyidina Umar tak pernah tinggal doa ini, sehingga Allah kabulkan doa Sayyidina Umar. Baginda Sayyidina Umar radhiyallahu an dapat disemadikan jasadnya bersebelahan dengan Sayyidina Abu Bakar dalam satu kamar bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu doanya Allahumma amitni, Allahumma rzuqni, sekali lagi, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik wa amitni fi baladi rasulik. Sekali lagi, boleh ikut sama-sama, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik wa amitni fi baladi rasulik. Harap dapatlah ikut tu ya. Saya tak dengar suara penonton semua. Iaitu, ya Allah ya Tuanku, rezekikanlah bagiku mati syahid di atas jalanmu, dan matikanlah aku di negeri tempat wafatnya Rasulmu Nabi Muhammad SAW. Siapa amalkan doa ini, tidak mustahil Allah Ta'ala pilih dia meninggal di bumi Madinah. Saya ada seorang rakan masa saya bawa umrah dulu, ada seseorang yang menceritakan pada saya, jemaah dia meninggal dekat Madinah. Jadi isteri dia bagi tahu, Ustaz, sesungguhnya suami saya ni, dia pernah dengar, terbaca dalam satu hadis, dia dengar kuliah, satu lagi dia baca sendiri hadis tu, tentang keutamaan mati di bumi Madinah. Keutamaan mati, kelebihan mati di bumi Madinah. Sejak dia baca tu, Ustaz, saya tengok dalam semayang fardu dia selalu minta, ya Allah, matikanlah aku di bumi tempat wafatnya Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah tinggal doa itu. Dia selalu baca. Kita takut nak baca. Pasal apa? Allah, Ustaz, meninggal ke bumi kat Madinah, payah waris nak datang ziarah, Ustaz. Anak beranak nak datang ziarah kubur. La ilaha illallah. Kalau datang kubur pun, kalau kubur dekat kat Malaysia pun, belum tentu anak-anak kita semua pakat datang. Belum tentu anak-anak kita ingat kat kita. Kalau Allah bagi kita rezeki ada anak soleh, ya, dia datang ziarah kubur kita. Tapi belum tentu masa lepas kita meninggal ni orang ingat kita. Tak percaya, tanya diri kita sendiri, berapa kali kita ingat nak pergi ziarah kubur? Tanya diri kita sendiri, berapa kali kita ingat untuk doakan pada ahli keluarga kita yang sudah meninggal? Masing-masing ada jawapan di dalam dada masing-masing. Tetapi kalau meninggal dekat bumi Madinah itu, memang sudah dijamin, ya, keluarga kita tak ingat pun tak ada masalah. Nabi SAW sudah mendoakan kepada penduduk yang meninggal di sana. Dan pendekkan cerita, akhirnya Allah Ta'ala pilih dia meninggal kat bumi Madinah sebelum sempat menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadat umrah dalam keadaan sudah mengenakan kain ihram, cuma duduk di dalam perjalanan nak pergi ke Bir Ali atau di Dhu Hulaifah, meninggal dalam perjalanan, ya, yakni Allah Ta'ala mustajabkan doanya. Sebab tu Nabi kata, minta dengan sidqin, sungguh-sungguh, bukan main-main ni. Bukan minta sambil lewa, ya Allah mati syahid. Tak boleh sambil lewa ni, kena minta sungguh-sungguh. Ya, kalau Allah tak bagi pun kita meninggal dekat bumi Madinah, meninggal dekat Shah Alam ke, dekat rumah masing-masing, tetap pahala syahid itu telah diberikan. Dan Allah suruh malaikat kelompokkan kita, bangkitkan kita, la ilallah itu syarun, bangkitkan di padang mahsyar kelak bersama dengan golongan-golongan itu. Allah